Assalamualaikum, kita jumpa lagi dalam sesi PDPR Mata Pelajaran Sejarah. Sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, cikgu ingin menarik perhatian kamu tentang gambar ini. Pernah tengok tak gambar ni? Gambar ni ialah gambar yang biasa kita lihat terutamanya semasa sambutan Hari Kemerdekaan Negara. Ini ialah gambar peristiharan kemerdekaan Tanah Melayu oleh Tunku Abdul Rahman pada 31 Ogos 1957. Adakah kamu tahu apakah yang dimaksudkan dengan merdeka? Mengikut kamus, merdeka bermaksud bebas daripada penjajahan, naungan atau kurungan. Maksud yang kedua pula ialah berdiri sendiri, tidak bergantung kepada orang lain. Sebelum negara kita merdeka, negara kita telah berada di bawah beberapa buah kuasa penjajah. Pada hari ini, kita akan lihat campur tangan dan penjajahan kuasa asing di negara kita. Kita akan mengenali kuasa-kuasa asing tersebut. Kamu boleh buka buku teks muka surat 48 dan 49. Sekarang, mari kita ikuti pelajaran ini bersama-sama. Kuasa pertama yang pernah menaungi negara kita ialah kuasa Siam. Siam ataupun Thailand. Siam ni sebenarnya bukanlah menguasai keseluruhan negara kita, tetapi Siam hanya menaungi negeri-negeri di utara semenanjung Malaysia sahaja, iaitu negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu. Maksud menaungi ini ialah Siam ni diibaratkan seperti sebatang pohon yang besar. Dia kuasa besar, dia ibarat pohon dan dia menaungi ataupun melindungi negeri-negeri Kedah, Perlis, Kelantan dan Terengganu ini daripada ancaman musuh. Dan sebagai balasannya, negeri-negeri ini mestilah membayar ukti dan menghantar bunga emas kepada Siam sebagai tanda pengiktirafan kepada kuasa Siam. Siam ni, kalau kamu nak tahu, Thailand ni adalah kuasa yang besar pada ketika itu, di mana banyak negara berada di bawah naungan Siam, termasuk Vietnam dan Laos. Dan Siam sendiri tidak pernah dijajah oleh mana-mana kuasa Eropah. Dia bebas. Itulah kehebatannya. Walau bagaimanapun, Siam menghadapi masalah untuk mentadbir negeri-negeri ini. Dan pada tahun 1909, semua negeri-negeri ini telah diserahkan kepada British melalui Perjanjian Bangkok. Seterusnya, kuasa yang kedua ialah kuasa Portugis. Portugis ni merupakan kuasa Eropah pertama yang menjajah negara kita. Kedatangan Portugis pada 1511 sangat penting kepada sejarah negara, kerana bermula daripada tahun ini, 1511, bermulanya era penjajahan di negara kita. Portugis telah menyerang Melaka pada tahun 1511 dan seterusnya menjajah Melaka ni. Dan Melaka pada ketika itu berada di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Tentera Portugis pula dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Sebenarnya selepas Melaka jatuh ke tangan Portugis, terdapat beberapa percubaan daripada Sultan Melaka untuk merampas kembali Melaka. Malangnya, cubaan tersebut gagal dan dapat dipatahkan oleh pihak Portugis. Keadaan ini mungkin disebabkan oleh peralatan perang yang digunakan oleh Portugis jauh lebih moden dan lebih hebat berbanding dengan peralatan perang yang digunakan oleh Kesultanan Melayu Melaka. Ini dalam gambar ni merupakan gambar Kota Formosa. Kota ini merupakan kubu pertahanan yang dibina oleh pihak Portugis apabila mereka sampai di Melaka. Di depannya ada meriam. Ini tujuan dia adalah untuk sebagai kubu pertahanan melindungi Portugis daripada serangan daripada Kesultanan Melaka dan oleh kuasa luar lain pun sama. Portugis seterusnya kalah kepada Belanda pada tahun 1641. Portugis telah memerintah di Melaka selama 130 tahun. Seterusnya, Belanda.
Okey, pada ketika itu, zaman itu sebenarnya kuasa-kuasa besar sentiasa bersaing untuk mencari dan mendapatkan tanah jajahan. Mereka ingin menunjukkan kekuasaan masing-masing dan inilah yang telah berlaku pada tahun 1641 apabila Belanda telah bertindak menyerang Portugis di Melaka. Belanda telah menang dan hasilnya menjajah Melaka sehingga tahun 1824. Belanda sebenarnya tidaklah mempunyai kepentingan sangat di Melaka ni, tetapi sebab dia tidak mahu Melaka ni jatuh ke tangan kuasa Eropah yang lain, maka Belanda telah bertindak menjajah Melaka. Pada tahun 1824, Belanda telah menyerahkan Melaka kepada British melalui Perjanjian Inggeris-Belanda. Okay, ini adalah hasil daripada Perjanjian Inggeris-Belanda pada tahun 1824 di mana British diberi kuasa untuk menjajah kawasan di semenanjung Malaysia ataupun tanah Melayu pada ketika itu, dan Belanda menakluki negara menakluki kepulauan Indonesia ni. Okey, kuasa yang berikutnya ialah kuasa British. British pernah menjajah negara kita mengikut kronologi ini, iaitu pada 1786, 1824, 1826 dan 1874. Pada tahun 1786, British telah menduduki Pulau Pinang melalui Francis Light. Francis Light telah dihantar ke Pulau Pinang untuk mencari pengkalan baru bagi British. 1786 ni Pulau Pinang berada di bawah pentadbiran Francis Light. Seterusnya, pada tahun 1824, Melaka telah diserahkan kepada British oleh Belanda melalui Perjanjian Inggeris-Belanda tadi. Yang tadi tu. Ini merupakan perkara penting sebab bermula daripada sinilah, daripada Perjanjian Inggeris-Belanda lah bermulanya era penjajahan British di Tanah Melayu secara langsung. Seterusnya, pada tahun 1826, British telah membentuk pentadbiran di Tanah Melayu, di mana yang pertama dia telah menubuhkan negeri-negeri selat yang terdiri daripada Pulau Pinang, Melaka dan Singapura. Negeri-negeri selat ini dibentuk kerana mempunyai kepentingan ekonomi kepada pihak British. Seterusnya, pada tahun 1874, British telah campur tangan di Perak melalui Perjanjian Pangkor. Dan seterusnya, British meluaskan pengaruhnya di Tanah Melayu sehingga Perang Dunia Kedua. Sekarang kita pergi ke Sabah dan Sarawak pula ya. Okey, di Sarawak telah dikuasai oleh James Brooke dan keluarga Brooke ini. Sebelum Sarawak dikuasai oleh keluarga Brooke ini, Sarawak sebenarnya berada di bawah pentadbiran ataupun pemerintahan Kesultanan Brunei. Walau bagaimanapun, pada ketika itu terdapat banyak serangan lanun di Sarawak. Sultan Brunei pada ketika itu telah meminta bantuan daripada James Brooke untuk mematahkan serangan lanun ini. Hasilnya, James Brooke telah berjaya mematahkan serangan lanun ini. Apabila berjaya, James Brooke sebagai balasannya telah dilantik menjadi gubernur di Sarawak. Okay, James Brooke semasa di Sarawak telah menggunakan gelaran Raja Putih. Selepas kematian James Brooke ini, Sarawak terus diperintah oleh keluarga Brooke hingga tahun 1946. Yang berikutnya ialah Syarikat Borneo Utara British atau SBUB pada tahun 1881 telah menjajah negeri Sabah. Negeri Sabah ya. Pada ketika itu namanya Borneo Utara. Pada awalnya SBUB memperoleh hak untuk mengusahakan tanah di Borneo Utara, Sabah sahaja. Walau bagaimanapun, setelah mendapat piagam diraja kerajaan British, SBUB mentadbir Sabah pada tahun 1881. Penjajahan SBUB ini berterusan hingga tahun 1946. Okey, sekarang kita beralih kepada kuasa terakhir yang pernah menjajah negara kita ialah kuasa Jepun. Jepun ni telah muncul sebagai sebuah kuasa besar setanding dengan kuasa-kuasa Eropah. Okay, kita tengok dulu yang ni.
Pada Disember 1941, tentera Jepun telah menyerang pengkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pearl Harbor. Habis musnah pengkalan tentera laut Amerika ni. Daripada peristiwa ini, maka bermulalah peperangan di antara Amerika Syarikat dan Britain dengan pihak Jepun. Daripada pengeboman ini, daripada serangan ini, tentera Amerika Syarikat mula menaruh dendam dan ingin membalas dendam kepada perbuatan yang telah dilakukan oleh Jepun. Dan pada tarikh yang sama, Jepun telah menyerang Asia Tenggara dan Tanah Melayu. Jepun ni kuasa yang hebat, mereka telah mara untuk menakluki negara-negara di Asia Tenggara. Nak menghalau kuasa Eropah daripada kawasan Asia Tenggara. Hasilnya pada Februari 1942, seluruh Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak telah jatuh ke tangan Jepun. Jepun dalam masa 2 bulan saja telah berjaya menakluki seluruh Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak masa yang sangat singkat. Ini ialah pengeboman ataupun serangan Jepun ke atas pengkalan tentera laut Amerika Syarikat di Pearl Harbor. Kamu tengok ni, habis musnah, banyak nyawa yang terkorban, hancur pengkalan tentera laut tersebut. Walau bagaimanapun, sejak tahun 1943, kuasa Jepun mulai tergugat kerana sering mengalami kekalahan dalam beberapa pertempuran. Kuasa Jepun dah kurang sebab selalu kalah dalam peperangan yang telah dilancarkan oleh pihak Amerika Syarikat. Pihak Amerika Syarikat telah berkali-kali meminta Jepun supaya menyerah kalah, tetapi Jepun ingkar, dia tak mahu menyerah kalah. Dan kemuncaknya ialah Amerika Syarikat telah menggugurkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, Jepun. Pengeboman ini adalah pengeboman yang sangat dahsyat sehingga menghancurkan keseluruhan bandar Hiroshima dan Nagasaki, habis semua. Pengeboman ini juga telah melemahkan semangat tentera Jepun dan orang-orang Jepun yang berada di kawasan tanah jajahan. Akibatnya Jepun telah menyerah kalah kepada pihak British pada 15 Ogos 1945, di mana menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Di Tanah Melayu pula, Jepun telah menyerah kalah secara rasmi pada 22 Februari 1946. Inilah keadaan di Hiroshima dan Nagasaki selepas pengeboman yang dilakukan oleh Amerika Syarikat. Kamu tengok, habis hancur, bangunan semua hancur dan banyak nyawa yang terkorban sehingga mencecah ratusan ribu. Kesimpulannya, penjajahan merupakan era yang amat menggerikan dalam sejarah negara. Masa ni berlaku banyak penindasan, pembunuhan, kehancuran dan sebagainya. Kita mestilah sentiasa memelihara keamanan dan kedaulatan negara. Itu saja penerangan cikgu. Sekian, terima kasih.